Kisah bermula dengan seorang pemuda berlari tanpa henti di tepi jalan raya. Dia mengekalkan rentak yang baik walaupun tiada rumah kelihatan. Tidak jauh dari situ, sebuah keluarga sedang bersarapan. Selepas itu, si ibu tinggal bersendirian dan tidak lama kemudian kita melihatnya menangis. Rupa-rupanya tidak lama dahulu dia menerima berita bahawa anak lelakinya meninggal dunia di luar negara. Dia seorang marin dan seperti ramai yang lain, kepulangannya ke rumah tidak terjamin. Beberapa ketika kemudian, seseorang mengetuk pintu. Apabila si ibu membukanya, dia bertemu dengan pemuda yang sama yang kita lihat berlari tadi. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai David. Dia ialah kawan kepada anak lelakinya dan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Laura menjemputnya masuk apabila mengetahui bahawa David berlari dari Pekan hingga ke situ lebih daripada 12 kilometer, jadi dia menawarkannya sesuatu untuk diminum. David memberitahunya bahawa dia berada di sisi anak lelakinya pada saat-saat terakhirnya dan dia berjanji bahawa dia akan datang melawat mereka untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ia ialah pesanan kasih sayang untuk mereka yang dengan cepat membuatkan Laura mempercayainya. Perbualan itu membangunkan Anna, adik perempuan Caleb, yang bangun untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Beberapa ketika kemudian, David sudah berada di bilik sahabat baiknya dengan jemputan untuk tinggal selama mana yang dia mahu. Kita bertukar baba untuk mengenali Luke, anak bongsu keluarga itu, yang sedang dipukul dengan kejam oleh pembuli-pembuli sekolah. Ini berlaku setiap hari dan pemuda itu sudah lali, tiada apa yang dia boleh lakukan kerana mereka lebih ramai dan lebih kuat. Malam itu, ibunya memperkenalkan David kepadanya yang sedang makan malam bersama mereka. Spencer, suaminya, pulang dan memberitahu bahawa dia terlalu mudah mempercayai orang asing. Anna masih belum pulang ke rumah kerana dia sedang mengambil dadah bersama Zeke di taman. Telah melakukannya sejak abangnya meninggal dunia, itulah caranya menghadapi kesedihan. Di rumah, David sudah pun memukau Spencer. Selepas beberapa botol bir, dia menawarkan diri untuk mencarikannya pekerjaan. Keesokan harinya, David pergi menjemput Luke di sekolah. Sekali lagi dia telah dipukul, tetapi kali ini David mahu mengetahui siapa yang melakukannya. Luke menunjukkan kepada sekumpulan budak lelaki yang kebetulan sedang beredar menaiki sebuah truk pickup dan David mula mengekori mereka. Budak-budak itu berhenti di sebuah bar dan David turun untuk minum. Pelayan bar menghampiri dan David memesan satu shot sos pedas. Tetapi untuk para pembuli, dia meminta satu pusingan kosmopolitan. Minuman yang jelas bersifat feminin. Sebaik sahaja minuman itu sampai ke meja, budak-budak itu menghampiri untuk membelasah mereka berdua kerana gurauan itu. Tepat pada saat itu, David melemparkan shot sos pedas itu ke muka ketua mereka dan pergaduhan pun bermula. David mula memukul semua pembuli itu, memastikan tiada seorang pun yang pergi tanpa menerima habuan kesakitan. Dia mematahkan kaki para atlet supaya mereka berfikir dua kali sebelum mengganggu Luke lagi. Setelah pergaduhan tamat, David mengeluarkan segulung wang dan meninggalkan $300 di atas meja untuk kerosakan yang berlaku lalu beredar sambil mengingatkan pelayan bar itu bahawa dia boleh dipenjarakan kerana menghidangkan alkohol kepada bawah umur. Dengan tenang, David meyakinkan Laura bahawa segalanya baik, dia akan mengajar Luke mempertahankan diri tidak lama lagi. Bagi Anna pula, dia juga sedang mengenali sisi David yang dia sukai, malah dia menjemputnya ke sebuah parti pada malam itu supaya dia dapat menyesuaikan diri dan memperkenalkannya kepada salah seorang kawannya. Tidak lama kemudian, David membuatkan mereka semua kagum. Dia kuat, kacak dan menawan, seorang lelaki sejati berbanding yang lain yang hanya mengambil dadah. Parti itu berterusan seketika sehingga David melihat Anna pergi ke sebuah bilik bersama Zeke, sesuatu yang nampaknya sedikit mengganggunya. Dia mahu mengekori mereka, tetapi bekas kekasih menghalang, jadi dia selesaikannya dulu tak sampai 2 saat. Kawan-kawannya apabila melihat keganasan dan kekuatan David memutuskan untuk menyerah dan berundur. Tindakannya sudah cukup untuk menawan hati Kristen, sahabat baik Anna, yang tidur dengannya pada malam itu dan kemudian mereka kembali ke parti. Di sana David menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan seorang budak penagih dadah supaya mendapatkan senjata untuknya. Dalam perjalanan pulang, Anna mengaku bahawa dia sedang bergaduh dengan teman lelakinya. Dia terus melakukan kesilapan dan tidak mempunyai cita-cita. Dia bermimpi untuk pergi ke universiti dan Zeke hanya mengambil dadah.
Malam itu, ketika semua orang tidur, David masih berjaga dengan pandangan yang menakutkan. Jelas sekali dia menyembunyikan rahasia besar dan dia ialah seorang lelaki yang berbahaya. Anna terdengar dia bercakap melalui telefon tentang orang yang sedang memburunya, jadi dia menelpon tentera untuk bertanya sama ada dia seorang yang berbahaya. Orang yang menjawab menyemak fail David dan gambar itu tidak sepadan. Selain itu, apabila fail itu dibuka, dia segera memaklumkan Biro Penyiasatan Persekutuan. Pada saat itu, kita beralih ke sebuah pejabat kerajaan di mana kita mengenali Richard, orang yang bertanggung jawab bagi Project Aegis, yang sebaik sahaja mengetahui tentang panggilan itu, terus mengarahkan sebuah pesawat yang membawa agen-agen bersenjata. Sementara itu, David bertemu penagih dadah untuk membeli senjata dan dia tertarik. Masalahnya, dia tidak bercadang untuk membayar, sebaliknya mau membunuh mereka semua. Di dalam kotak itu ada pistol rifle dan beberapa bom tangan. David mempunyai semua yang diperlukan untuk berdepan dengan satu unit penuh jika perlu. Di rumah, Spencer pulang dalam keadaan agak terganggu. Mereka baru saja menemui ketuanya mati dan pihak korporat telah menawarkan kenaikan pangkat yang sudah lama diidamkannya. Zack menelpon Anna untuk memberitahu bahwa kawan-kawannya sudah mati. Seseorang membunuh mereka di kuari dan mereka memberitahunya bahwa David mahu membeli senjata daripada mereka. Anna mula berasa curiga, jadi apabila tiba di rumah dia mencuri telefon David dan mengambil gambar panggilan terbarunya. Pada ketika itu, dia menerima panggilan daripada Zeke yang mendedahkan bahawa mereka menemui senjata pembunuhan di dalam truk pikapnya. Sekarang mereka menuduhnya atas kematian kawan-kawannya dan dia akan didakwa. Selain itu, selepas memeriksa rumahnya mereka menemui banyak dadah, jadi Zeke tiada peluang untuk melepaskan diri. Bagi Anna, semua ini terlalu pelik dan dia berdepan dengan David di hadapan semua orang, tetapi seperti yang dijangka, dia mempunyai alibi yang baik dan tiada siapa yang mengesyaki apa-apa. Richard tiba di bandar dan dia mempunyai satu unit penuh untuk memburu David. Keesokan harinya, Anna menemui ke mana dia kerap menelpon dan memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Untuk itu, dia memerlukan Luke yang menggunakan internet sekolah untuk mencari maklumat tentang David. Salah seorang pembuli datang semula mencarinya, cuma kali ini dia sudah bersedia. Luke akhirnya mematahkan tulang pipi si pembuli dan pengetua mahu membuangnya sekolah kerana itu, tetapi perkara itu tidak akan berlaku. David campur tangan dan mengubah keadaan. Semua orang tahu budak seorang lagi itu ialah pembuli. Dan selain itu, para pelajar mendengar bahawa dia memanggil Luke Pondan yang merupakan jenayah kebencian. Jika pengetua usir Luke, mereka akan ke media, saman sekolah dan dia mungkin hilang kerja. Dalam 10 saat, pengetua ketakutan lalu menghukum Luke tahanan 2 minggu, malah berjanji menubuhkan jawatan kuasa bagi menghukum pembuli agar mereka berhenti mengganggu orang. Luke sangat berterima kasih kepada David, jadi dia mengkhianati kakaknya dan mengaku bahawa Anna sedang menyiasatnya. Nombor itu milik seorang pakar bedah plastik yang pakar dalam perubahan wajah. Anna mengesyaki bahawa David berbohong tentang identitinya. Selain itu, dia yakin bahawa dialah yang membunuh semua orang ini dan bercadang untuk menyerahkannya bagi menyelamatkan Zeke. Di rumah, David membantu Laura menyidai pakaian apabila unit Richard tiba dan mengepung rumah. Para ejen menemui David sedang memegang bakul berisi pakaian basah, tetapi dia mempunyai senjatanya dan bersedia untuk menyerang. Sebelum bakul itu menyentuh lantai, 2 orang anak buah Richard dibunuh, yang selebihnya melepaskan tembakan dan menjadikan rumah itu zon perang. David cedera di kaki, tetapi dia masih mampu bertempur. Selain itu, dia mempunyai semua senjata yang disembunyikan di dalam rumah dan dia menyingkirkan sesiapa sahaja yang berani masuk. Seorang demi seorang, anak buah Richard mula tumbang dan dia penat menghantar orang lalu mengarahkan supaya mereka mengeluarkan senjata besar. Dengan senjata-senjata ini, dinding rumah mula runtuh, tetapi tiada satu pun peluru mengenai sasarannya. Laura bersembunyi di dapur dan David menemuinya. Dia meminta penjelasan tetapi dia tidak bercadang untuk memberikannya atau membiarkannya melarikan diri.
Dengan cara yang dingin dan berdarah, David menikam dada Laura dengan pisau dapur dan melarikan diri dengan truk pickup keluarga, tetapi tidak sebelum memusnahkan tayar truk pickup Richard yang tidak mampu mengejarnya. Dalam perjalanan, David melihat kereta Spencer dan merempuhnya tanpa sebarang sebab. Dia keluar dan menembak mati. Sambil lari merentas padang, Richard tiba di restoran lalu membawa Anna pergi. Dia yakin David takkan meninggalkan pekan sebelum membunuh semua saksi. Memang benar, baru keluar, David tiba dengan minivan curi dan membunuh Kristen. Tepat selepas itu, dia melemparkan 2 bom tangan ke kaki para pelanggan yang menyaksikan pembunuhan itu dan pergi. Anna mengetahui tentang kematian ibu bapanya dan sekarang dia menjadi sasaran David yang pasti akan mencari adiknya Luke untuk menghapuskan saki-baki bukti. Apabila tiba di sekolah, Richard terpaksa berurusan dengan hiasan Halloween dan mencari Luke di tengah-tengah banyak gangguan, tarikan-tarikan. Sebelum mereka sempat melarikan diri, David menemui mereka dan menguruskan untuk membunuh Richard terlebih dahulu. Dialah ancaman terbesar. Sekarang dia perlu mencari budak-budak itu. Luke sedang bersembunyi dan Anna berjaya membuat bunyi untuk menariknya ke arah pentas. David mengekori tumpukan darah dan apabila dia sedar, Anna berdiri di belakangnya sambil memegang senjata Richard. Dia berjaya menembaknya, tetapi sebelum sempat memastikan bahwa David sudah mati, dia menyerangnya dari belakang dan menikam kakinya. Hanya beberapa saat lagi sebelum dia berjaya mencekiknya, Luke muncul dan menikam belakangnya, kemudian mencederakannya sekali lagi di dada, berjaya menjatuhkannya cukup lama untuk mereka melarikan diri sebelum api memusnahkan seluruh tempat itu. Polis tiba dan menemui adik-beradik itu selamat, tetapi selepas bomba memadamkan kebakaran, terungkap bahwa tiada kesan David di mana-mana. Pada saat itu, Anna ternampak salah seorang anggota bomba keluar dari arah lain. Dia berjalan tempang dan meninggalkan kesan darah di lantai. Anggota itu berpaling ke arahnya dan ternyata dia adalah David, sekaligus mengakhiri film ini. Apa pendapat Anda? Begitulah tamatnya film hebat ini. Tekan pautan sekarang.